Assalamualaikum semua, saya Ari Mustafa. Kali ini sedikit sebanyak saya akan ceritakan pengalaman kami melancong ke Turki bersama Noh Travel. Okey, apa yang menarik dan kelebihan melancong dengan mengikuti pakej? Okey, yang pertama adalah keselamatan. Mengambil pakej pelancongan yang sedia ada menjamin keselamatan anda kerana disertai dengan pemandu pelancong yang bertauliah. Anda juga dilindungi oleh insurans berkelompok bergantung kepada pakej yang anda pilih. Selain itu, anda akan ditemani oleh ramai lagi negara senegara yang melancong berserta dengan anda yang mengambil pakej yang sama. Ia membolehkan anda untuk keep on eye antara satu sama lain. Okey, yang kedua adalah menjimatkan masa. Melalui pakej pelancongan, masa persediaan anda akan dapat dijimatkan oleh kerana kesemuanya sudah diatur dengan rapi. Okey, merancang sendiri percutian tentu mengambil masa yang agak panjang kerana anda perlu mengambil berat tentang banyak hal seperti kos destinasi yang perlu anda pilih. Okey, kali ini saya akan ceritakan tentang Turki merupakan antara negara Islam yang besar di dunia. Memang keunikan seni serta kebanyakan tarikan pelancong di negeri ini mempunyai unsur-unsur yang Islami. Okey, jadi saya akan berkongsikan itinerary ketika travel ke Turki untuk anda yang ingin travel ke Turki di masa yang terdekat. Perjalanan hari yang pertama dari Kuala Lumpur arrival ke Istanbul dan kita akan singgah di Bolu. Kemudian dari Bolu, hari yang kedua kita akan menuju ke Ankara dan ke Kapadosia. Sebelum tu kita akan singgah di Ebenlik dan kita akan pergi ke visit Atatürk Museum, iaitu merupakan pengasas dan presiden pertama Republik Turki. Kemudian kita akan continue journey and photo stop at Salt Lake. Salt Lake ini merupakan tasik kedua terbesar di Turki. Ia terletak di daerah Anatolia. Tasik ini memang benar-benar cetek, iaitu sedalam satu kaki. Fungsi tasik ini ialah sebagai pelombongan garam di mana ia menghasilkan 60% daripada garam yang digunakan di Turki. Okey, tiba masanya makan tengah hari. Kemudian kita akan bertolak ke Kapadosia. Okey, seterusnya hari yang ketiga kita masih berada di Kapadosia. Antara itinerary kita hari ini, selepas kita breakfast di hotel, kita akan menuju ke Kandak Underground City. Kemudian kita akan photo stop di Ferry Chimneys Jusisha. Okey, selepas itu pula kita akan shopping stop di Special Jewelry and Stone Store. Pelbagai jenama, pelbagai jenis batu yang berada di sini. View salah satu hotel gua yang terdapat di Kapadosia dengan sentuhan moden. Rumah gua di Kapadosia dikenali sebagai Ferry Chimney. Ia satu pengalaman unik dan mungkin juga akan buat kita terbayang kisah sejarah di sini dulu sewaktu di awal perpindahan para penganut Kristian ke daerah Kapadosia. Selama 2 hari kita berada di Kapadosia, kita akan menuju ke Konya dan Pamukkale dan kita akan berada di Pottery Shop. Mengikut tradisi, penduduk lelaki Kapadosia mesti memiliki kemahiran membuat tembikar sebagai satu syarat untuk diterima sebagai menantu. Pottery kebab yang dimasak dalam periuk tembikar. Bila nak makan, kena ketuk tudung dia dengan penukul baru boleh buka. Ia merupakan yang dimasak dalam periuk tembikar dan ia adalah antara makanan yang unik yang berasal daripada Kapadosia. Di Turki, tekstil dibuat berdasarkan daripada kapas semula jadi yang sesuai untuk menjahit set peralatan tempat tidur dan untuk membuat alas meja, lansir dan lain-lain. Hari yang kelima, kita akan pergi ke Pamukkale, Kusadasi dan Bursa. Okey, apapun kita akan pergi ke Karton Castle and Hierapolis. Kemudian kita akan pergi ke Kusadasi. Antara yang paling menarik adalah dikenali sebagai Istana Kapas atau Purba Kota Suci. Kawasan ini telah menarik pengunjung ke mata air termanya sejak zaman kuno klasik. Rasai pengalaman menaiki hot air balloon bersama dengan Noh Travel. Semuanya sudah termasuk dalam itinerary yang kami telah sediakan. Balon udara panas ialah balon besar yang diisi dengan udara atau gas.
panas yang lebih ringan daripada udara untuk dinaikkan dan diapungkan di udara. Belon udara panas ni biasanya ada bakul besar untuk membawa penumpang dan sebagainya. Belon jenis ini merupakan teknologi penerbangan pertama yang mengangkut penumpang manusia dengan berjaya. Kebiasaannya untuk menaiki belon udara panas, pelancong terpaksa ke Kapadosia kerana di situ ditempatkan stesyennya sebelum mendarat di Pamukkale. Apabila diberitahu pakej yang kami beli mengandungi trip untuk menaiki belon udara panas, hati melonjak kegembiraan seakan tidak sabar ingin mencuba. Hari yang ke-6, kita berada di Bursa sebelum sampai ke Istanbul. Kita akan pergi ke local restaurant dan kita akan visit ke Grand Mosque Bursa. Hari yang ke-7, kita masih berada di Istanbul. So, kita akan pergi ke Masjid Biru, Hagia Sophia, Topkapi Palace. Tiba masanya hari yang ke-8, kita di Istanbul dan kita akan menuju ke International Airport Sabiha for your departure to back to Kuala Lumpur. Terima kasih kami ucapkan kerana memilih No Travel